Anak adalah anugerah ilahi yang tidak ternilai. Apa jua keadaannya, terima dengan hati terbuka tanpa sekelumit untuk menyalahkan takdir. Pasangan Ahmad Awang Nur, 69 tahun, atau Pak Mat, bersama isterinya Zamilah Ismail, 47 tahun, dikurniakan 7 orang cahaya mata dan 6 daripadanya mengalami masalah pembelajaran atau lembam. 6 OKU, berbagai-bagai jenis. Ada yang jenis pensang, ada yang jenis hatuk kepala, ada yang jenis bermusuh-musuh di antara satu sama lain, di antara dia. Tapi dengan orang luar, okey, tidak ada masalah. Kisah perempuan saya pula, semenjak lahir ke anak yang ketujuh, dia kena sakit murian lah. Mangkuk pinggir dia embah. Dia tak boleh saya nasihat langsung. Dia pecah itu, dia pecah ni, mutu dia katak lagi. Tadi saya tak boleh nak buat apa. Hanya saya diam saja. Kalau saya diam, okey, kita faham dia. Jadi kita pun tidak lorak dan tidak gaduh. Saya mengucap saja dan saya syukur pada Tuhan. Ini telah menipu diri saya bukan kerana manusia, kerana Allah SWT dah beri jodoh saya macam ni. Pak Mat kini sudah tidak berdaya untuk bekerja kerana mengalami masalah asma kronik sejak 7 tahun lalu. Saya masa muda pernah bekerja. Saya jual roti pau di Hospital Besar Kota Baru. Itu pun makan gaji dengan orang. Boleh dapat RM40 sehari. Sejak saya balik kampung, 7 tahun dah. Tak kerja langsung, tak boleh. Apatah jadi saya pula kena penyakit. Dalam masa 7 tahun saya kena penyakit asma. Tak boleh langsung nak bergerak. Berjalan langkah aja up. Kadang-kadang saya reboh. Nak pergi tandas daripada kat luar, nak pergi tandas pun ada kadang-kadang saya jatuh. Mata saya dah boleh bintang kadang-kadang boh jatuh. Walaupun isteri Pak Mat, Zamilah, mengalami masalah kesihatan mental sejak 10 tahun yang lalu, dia tetap memahami keadaan keluarganya. Pak Mat tidak hanya berdiam diri demi mencari sesuap nasi untuk anak-anak. Biarpun terpaksa makan sekali sehari, baginya adalah lebih baik berusaha sendiri daripada mempunyai sifat meminta-minta. Hari-hari bangun pagi buat mesej kain, nyapu rumah. Saya terima kasih sebab dia pandai juga cari makan. Boleh juga RM20-30 sehari. Tapi bukan selalu lah. Bukan selalu. Ada sayur, boleh pergi jual. Tak ada sayur, duduk relax kat rumah. Suami tak kerja. Dia asma. Lelah. Tak larat satu dah. Cuma dia lelah. Kalau kat rumah tu, kalau berjalan kat luar, tak boleh selalu. Agak-agak emas orang lah kerja. Pada waktu petang, beginilah rutin seharian Zamilah ditemani anak keduanya Azlina, 23 tahun, keluar meredah hutan sekitar Pulai Condong untuk mencari hasil hutan. Kadang-kadang kat sini. Kadang-kadang dia pergi sungai. Cari sayur dalam hutan. Sayur pucuk paku, rebung, kadang-kadang lokang. Lepas tu, balik tu ikat, pergi jual. Biasanya kalau yang jual tu bolehlah RM20. Bolehlah beli ikan, berminyak motor, beli sayur apa gini. Ada juga orang beri sedekah. Bagi Zamilah, sesukar mana pun untuk mencari rezeki, itu adalah tanggungjawabnya. Ditambah lagi dengan kesihatan mental yang dialami, membataskan Zamilah untuk mencurahkan kasih sayang sebagaimana ibu normal lain. Lantas, sesekali dia terasa kesal kerana tidak dapat memenuhi permintaan anak-anaknya. Hanya takdir mampu mencorak masa hadapan keluarganya. Yang lepas-lepas ada tu, putu pitih pun ada, makan nasi dengan air garam je. Kadang-kadang saya menangis titik air mata. Tengok anak makan nasi, makan air nasi. Tengok anak makan nasi dengan garam. Tengok anak makan nasi dengan pucuk paku. Terasa sedih. Tapi tak ada apa yang saya nak buat lah. Saya hanya berdoa lah, makanlah anak-anak. Nanti suatu masa Tuhan akan balas kita. Dia beri kita dengan lauk. Dia bagi kita dengan makan nasi sedap. Itu dah saya beritahu dekat anak-anak. Lepas pada ni baru orang beri batuan. Rasa bersyukur, gembira, suka.
Rezeki tidak pernah salah alamat. Sekumpulan sukarelawan dan pemilik sebuah kafe berbesar hati menaja makan malam untuk keluarga besar ini. Terpancar kebahagiaan buat Zamilah apabila dapat mengembirakan hati anak-anaknya. Jarang sekali mereka dijamu seperti ini, makan semeja bersama keluarga. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah SWT sebab kami berpeluang, diberi peluang jumpa dengan diorang. So diorang dapat rasa apa yang kami buat. Kami berbesar hati untuk diorang rasa sendiri. Yang pertama kami kat sini nasi kerabu tumis, kambing bakar. So kalau nak tunggu diorang datang, tak kan? Kami cuba sediakan apa yang patut untuk selesa, untuk diorang rasa selesa. Diorang rasa macam mana orang lain rasa makan ke hotel, makan dekat restoran mewah. Walaupun diorang tu daripada keluarga susah, tapi kami nak juga diorang rasa apa yang orang lain rasa. Adik rasa berbeza, adik rasa dapat perkhidmatan. Ucap terima kasih kerana panggil suami isteri dengan anak-anak mai makan sini. Alhamdulillah. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Antara tindakan yang wajar dipuji buat ibu bapa anak kelainan upaya ini, mereka tidak sama sekali mengabaikan hak anak-anaknya untuk menjalani proses pembelajaran seperti kanak-kanak OKU yang lain. Pak Mat dan Zamilah bertanggungjawab menghantar 3 anaknya, Muhammad Faris Aswadi, 19 tahun, Siti Aisyah, 17 tahun dan Syahrul Nizam, 13 tahun, untuk menjalani program pemulihan dalam komuniti PDK Pulai Condong di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala Ika Syafika, 18 tahun, didaftarkan di PDK Kok Lanas. Diorang tak masuk sekaligus. Wadi masuk ke PDK Pulai Condong pada tahun 2016. Tahun 2017 Syahrul dimasukkan ke PDK dan diikuti dengan Aisyah lah pada tahun 2018. Dekat PDK tu dia mengajar macam membaca buku, kebun, pokok bunga, sayur, tanam lada. Setiap anak-anak kelainan upaya mempunyai kondisi kesihatan yang berbeza. Maka, pendekatan program yang digunakan adalah mengikut kesesuaian dan kecenderungan pelatih. Dah susah sekali yang nombor 3. Aswadi yang paling teruk sekali. Tak dengar rasa. Dia hempah barang, dia sepak barang, dia sepak mak dia tumbuk saya. Itu perangai Aswadi. Susah hati. Kalau macam dia bala tu, biasa je. Bala tu kejap bala, tidak baik. Wadi kalau yang masak, goreng ikan boleh, goreng kepuk boleh. Kesha, baca tajuk dia. Jiran sanjung. Okey. Okey. Zahid dan Dewi bersahabat baik. Anak kelimanya, Siti Aisyah, baru saja 2 tahun menjalani program pemulihan di sini. Perkembangannya kelihatan positif apabila dia boleh membaca sedikit demi sedikit. Aisyah okey sedikit. Tidak ada masalah dia. Cuma dia ada gangguan sedikit lah. Lalu dia pingsan. Dah sebulan 1 kali. Syahrul Nizam dilihat agak sukar dikawal apabila berada di rumah. Namun, guru-guru di sini melihat anak ini lebih cenderung ke arah pengajian Islam. Dekat sini kita ajar juga mengaji. Jadi kita latih anak-anak ni walaupun dia tak pandai membaca, tapi kita dari segi menghafal dia dapat. Bagi dia hafazan, latih dia untuk azan. Jadi dari situ kita boleh nampak dia ada potensi. PDK memang sentiasa ada program-program yang kita rancang. Kebetulan hari itu kita buat satu program pertandingan azan, hafazan. Jadi kita masukkan Syahrul untuk bertanding sebab kita rasa dia dapat buat. Alhamdulillah dalam pertandingan antara PDK Jajahan Macang, dia dapat johan lah dalam pertandingan azan. Ketiga-tiga anak istimewa ini perlu menghadirkan diri ke kelas selama 4 jam setiap hari Ahad hingga Khamis.
Dari segi perkembangan, memang dari awal-awal dia orang ni masuk ke PDK, memang dia tak pandai sangat dalam urus diri. Aktiviti harian-harian yang lain, akademik pun, kita nilai apa yang dia tak boleh, apa yang dia dah boleh. Benda-benda yang dia tak dapat buat, kita rancang. Contoh macam membasuh baju, dia tak tahu nak membasuh baju macam mana. Jadi kat sini kita ajar. Kita ajar dia membasuh baju, macam mana cara nak lipat baju. Jadi dari situ kita boleh nampak. Sekarang dia orang dah boleh buat aktiviti harian tu. Tapi aktiviti-aktiviti ni kena ada kesinambungan lah. Sebab BPDK-nya hanya 4 jam, kesinambungannya di rumah lah oleh parents lah. Ika Syafika pula di PDK Kok Lanas bersama 26 pelatih yang lain memulakan sesi pembelajaran setiap hari Ahad sehingga Rabu bermula jam 8 pagi hingga 12.30 hari. Hampir setahun, Ika menjalani program di sini secara sukarela. PDK Kok Lanas ni buka daripada 2013 sampai sekarang. Kita ajar lebih kepada pengurusan diri sebab majoriti dekat PDK Kok Lanas ni yang dewasa daripada umur 16 hingga ke atas lah. Permintaan daripada dia sendiri, dulu daripada sekolah Arab dekat Labok, lepas tu dia berhenti sana dan nak masuk dekat sini. Sebab dia cakap ada kawan-kawan dia dekat sini. Ika pula begitu juga. Ada kala dia elok, ada kala dia tak elok. Dia atur kepala dia ke sini. Kalau dia nak tidur, nak baring, nak tidur, dia atur dulu. Down sampai bekok, baru dia tidur. Permulaan dia masuk, dia agak hyper dan kurang attention lah. Daripada dulu hingga sampai sekarang, perubahan dia boleh dengan cakap dah sekarang. Apa-apa aktiviti yang dilakukan, hanya sekali suruh je, dia dah boleh buat lah. Tapi kena ulang-ulang lah. Itulah yang kita kena train dia sekarang. Program pemulihan dalam komuniti ini secara tidak langsung dapat membantu anak-anak istimewa berdikari pada masa hadapan. Mana-mana ibu bapa yang mempunyai anak-anak OKU, memang kita galakkan untuk hantar ke PDK sebab di PDK inilah kita dapat mulakan kehidupan OKU tu daripada kecil. Kita dah boleh ajar dia untuk dia meneruskan aktiviti harian dia. Kewujudan PDK ni kita dapat memperbaiki kemahiran dia, motor kasar, motor halus, attention, pergerakan, semualah untuk kanak-kanak istimewa lah. Daripada tak boleh urus diri, daripada pakai pampers, kita dah boleh ajar dia untuk toilet training. Dari situ OKU akan dapat manfaat lah dari aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Tapi dekat PDK Kok Lanas ni kita train untuk ke arah pekerjaan lah. Sebab kita daripada umur 16 ke atas. Selain pendidikan, keluarga Ahmad juga menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat berjumlah RM350 dan 4 orang anaknya menerima RM150 sebulan. Waalaikumsalam. Ini rumah Pak Mak ke? Ya. Saya akan masuk. Kami daripada Syaikhal Faizal. Oh, adik 7 tahun. 7 tahun di sini ya. Umur sudah bagi. Umur sudah pagi ya. Dia tanam sendiri. Anak-anak 7. 7. Semua okey juga. Semua. Dia katakan semua sorry awak bos juga. Oh, sorry, Tapi awak ada boleh. penyakit juga. Sakit Oh. darah putih. Jadi bila katakan kalau betul-betul tak ada orang normal lah. Dari segi pendapat dia, Pendapat tu tak ada. Agak kepala bajikan masyarakat. wajib. Makan sehari-hari. Pernah saya pun 2 hari 2 malam makan nasi dengan garam. Saya tidak pernah beritahu siapa-siapa. Ini sumbangan daripada Syaikhal Faizal untuk keluarga Pak Mak. Dengan sumbangan nyanyi dapat membantu keluarga Pak Mak untuk menopang pembelanjaan seharian. InsyaAllah saya akan terima. Itu saja yang boleh saya ceritakan. Okey. Saya suruh pada Tuhan lah. Tuhan yang akan yang membalas. Jasa baik. Alhamdulillah. Dan di samping itu, Syaikhal Faizal ini memberi satu buku yang berkisahkan Puan Hajah Faizal. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Hajah Faizal untuk menjalani bisnes. Selain menguruskan masalah kesihatan anak-anak dan isteri, Pak Mat juga menghidapi asma kronik sejak 7 tahun lalu. Tidak hairanlah
Pak Mat acap kali berulang-alik mendapatkan rawatan di klinik kesihatan Kok Lannas. Dia perlu makan ubat setiap hari bagi mengelakkan keadaan kesihatannya lebih teruk. Pakcik awal-awal ni menghadapi masalah penyakit COPD. COPD ni ialah penyakit kronik lung yang mana disebabkan punca utamanya ialah sebabkan rokok. Di mana pakcik awal ni sejak muda lagi dia telah merokok 1 pack 1 minggu. Sekarang ni dia telah menerima rawatan di klinik kami untuk rawatan yang ketika serangan dia. Ubat-ubatannya telah diambil di sini dan jumlah ubat yang diambil ialah 3 jenis semua sekali. Ubat yang digunakan memang mengikut rawatan yang diambil lah. Itu MDI salbutamol, MDI baru 2 dan Breezhaler. Simptomnya terkawal dengan ubat yang sedia ada. Walaupun sibuk menguruskan anak-anak, Pak Mat sentiasa mengambil berat temu janjinya bersama doktor setiap minggu. Malah selalu berharap agar penyakit asmanya tidak melarat dan segera sembuh. Kesihatan dia sebenarnya bergantung sepenuhnya pada ubat. Tanpa ubat tu, serangan tu akan datang kepada dia. Kebiasaannya puncanya daripada asap rokok lah kebiasaannya. Kalau dia dapat menjauhkan diri daripada bau asap rokok dan mencegah dirinya daripada menghisap rokok, itu adalah benda yang paling bagus sekali untuk cegah dia daripada serangan. InsyaAllah, simptomnya akan terkawal dan dia boleh meneruskan kehidupan seharian seperti biasa. Selaras dengan hasrat bersamamu untuk menjadikan keluarga ini lebih terurus, Sepasukan Komuniti Psychiatry Hospital USM hadir bagi mendalami punca dan solusi masalah ini. Keberadaan saya ini khususnya di bawah pasukan Komuniti Psychiatry dan juga bersama saya membawa pasukan psikologi SUSM untuk membuat penilaian selanjutnya berdasarkan temu ramah dengan Pak Mat secara peribadinya tadi. Beliau mempunyai 5 orang anak adalah pemegang kad OKU dan tertera di kad OKU itu adalah masalah pembelajaran atau kita boleh istilahkan sebagai kurang upaya intelektual lah. Dugaan yang menimpa keluarga Ahmad bagaikan satu ujian yang Maha Esa untuk dia lebih menghargai insan tersayang. Anak yang pertama dia mental juga, tetapi dia tidak kacau orang, dia tidak kacau siapa. Hanya dia main gak ular saja. Yang nombor 2 pun begitu juga. Kalau kita nasihat dia mengamuk. Kesihatan dia mengganggu sebab dia ada buaya daripada kepala dia sampai ke dalam badan dia. Doktor cakap air penuh dalam kepala dia. Apabila tak bedak, tak pasal buaya, dia akan jadi membesar masa dia lahir. Kalau yang lain tu jenis EQ lembab pemikiran. Kalau hak bongsu tu dia ada jantung dengan leukemia. Tasha okey, tetapi ada juga penyakit. Tiada apa yang lebih sempurna sekiranya seisi keluarga ini memiliki kesihatan fizikal dan mental yang baik demi kelangsungan masa hadapan. Kehadiran kami dari Jabatan Psikiatri SUSM ini untuk membuat penilaian seterusnya. Apakah keperluan yang belum dipenuhi dalam keluarga ini? Dan yang keduanya, adakah perlu untuk kita buat penilaian dari segi kesihatan mental? Sama ada terhadap anak-anak ataupun terhadap Pak Mat dan isteri sendiri. Dari segi penilaian kesihatan mental tu, ada beberapa faktor lah yang kita perlu nilai. Adakah kita kata wujud risiko untuk mencederakan diri sendiri? Yang kedua, adakah terdapat risiko untuk mencederakan orang lain? Dan juga dari segi keperluan kita kata menguruskan diri semasa dan seterusnya di masa hadapan lah. Pelbagai masalah kesihatan yang dialami oleh keluarga ini membuatkan keadaan rumah tidak terurus dengan baik. Tiada daya untuk Pak Mat menguruskan semuanya sendirian. Justru, sekumpulan sukarelawan berbesar hati menghulurkan kudrat melakukan gotong royong membersihkan rumah. Apa yang saya nampak, mereka tak boleh urus sendiri. So, kena sentiasa support. Waktu sampai tadi kita cek dulu apa kita buat dan kita bincang dengan keluarga Pak Mat. Selepas mendapat persetujuan daripada mereka, apa yang kita buat adalah kita kemaskan balik rumah ni. Keluarkan barang yang tak diperlukan, masuk semula barang yang dia orang nak lagi lah. Dan kita pun dah bincang dengan mereka, mereka happy dengan apa yang kita dah buat ni. Harapan kami mereka akan hidup sihat lah dan boleh maintain kebersihan. Sebab kebersihan itu separuh daripada iman. Kerjasama ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban Pak Mat sekeluarga. Terima kasih pada orang yang beri bantuan kepada anak-anak
Saya ucap terima kasih. Banyak-banyak Tuhanlah yang membalas. Saya tidak boleh membalas. Sebab saya tidak ada apa nak membalas. Hanya Tuhanlah yang membalas dunia dan akhirat. Siti Natasha 11 tahun, anak bongsu Ahmad dan Zamilah menghidapi penyakit leukemia. Keadaan ini tidak sedikit pun melunturkan harapan untuk melihatnya terus sihat dan berjaya dalam pembelajaran. Ajaknya kalau hak bongsu tu, kalau dia pandai, cita-cita dia nak jadi misi. Kalau yang lain tu, itu Mak tak tahulah apa yang dia nak jadi besok. Daripada awal-awal masa saya hidup pun saya dah risau dah. Macam manalah kalau saya tak ada. Macam manalah kalau saya tak ada kalau macam ni. Tapi saya nak buat macam mana sesuai pada Tuhan lah. Tuhanlah akan menentukan diri dia. Tiada rungutan, hanya harus tabah dan redha dengan ketentuan Yang Maha Esa. Hulurkan tangan, ringankan beban.